77 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 14,591 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 28 kes baru kepada 8 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 5 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 28 kes. Kluster-kluster baru ini adalah kluster kediaman di mana satu daripadanya ialah kluster Anirus Enterprise Staff House. Adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 6 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster aktif adalah 153 kluster. Manakala terdapat 21 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 76 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,062 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 431 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 5 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin tambahan ataupun artificial ventilation. Sementara itu, tidak ada kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,744 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 586,175 ujian. Pada sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 20 November 2021, 7,807 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan seramai 399,834 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 93% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 327,073 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 76.1% daripada jumlah penduduk negara. Dalam pada itu, bermulai hari Isnin 22 November, waktu perkhidmatan bagi pusat vaksinasi stadium tertutup diubah kepada jam 8 pagi hingga 5 petang pada setiap hari Isnin hingga Khamis, Sabtu dan Ahad. Manakala waktu perkhidmatan pada setiap hari Jumaat adalah daripada jam 2.30 petang hingga 5 petang. Perkhidmatan suntikan vaksinasi di pusat tersebut akan dibukakan kepada orang ramai bagi dos pertama dan kedua, sama ada secara tampahan, BruHealth ataupun secara walk-in. Bagi operasi peralihan yang dijalankan daripada jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 5 pelanggaran arahan telah dikeluarkan tenda kompaun di seluruh negara, di mana 4 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Mengambil vaksin sebagai usaha menjaga diri dari COVID-19 dan strategi dalam menghadapinya adalah sebagai penyelamat dari penyakit tersebut. Yang berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Peruka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Peruka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, berucap demikian semasa majlis malam munajat. Majlis yang diadakan semalam secara maya itu merupakan anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama bagi minggu ke-10. Vaksin itu dikira selamat dari segi syarak, artinya hukum syarak ia tidak ada mengandungi najis yang menghalang petani untuk mengikutinya. Satu, selamat yang sudah dibuktikan dari segi perubatan dan ia dibuktikan sebagai berkesan untuk mengurangkan risiko jangkitan.
Malam munajat bertujuan mendekatkan diri dan memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari segala bala bencana dan penyakit berbahaya khasnya wabak COVID-19. Juga menyertai majlis yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Pengeran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Program Bandar Kuchria dibukakan semula hari ini di bawah garis panduan fasa peralihan bagi kemudahan dan aktiviti bagi kecergasan dan rekreasi yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Hanya pengunjung yang melengkapkan 2 dos vaksin sahaja dibenarkan. Aktiviti terhad kepada aktiviti riadah yang dilakukan secara individu atau di dalam jumlah kumpulan yang terhad. Semasa tinjauan RTB pagi tadi, terdapat segelintir orang ramai dilihat mengambil peluang berbasikal dan berjalan kaki semasa pembukaan semula program ini. Di bawah garis panduan fasa peralihan rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19, hanya pengunjung yang mempunyai kod berwarna hijau dan kuning sahaja dibenarkan. Remaja dan kanak-kanak berumur 17 tahun ke bawah yang belum bervaksin atau hanya menerima 1 dos vaksin dibenarkan beriadah di kawasan terbuka dengan syarat ditemani oleh ibu bapa ataupun penjaga yang telah melengkapkan vaksinasi. Orang ramai yang mengunjungi program Bandarku Ceria adalah diingatkan agar mematuhi langkah-langkah kawalan COVID-19. Sementara itu, bagi memastikan semua pengunjung semasa program Bandarku Ceria mengikut garis panduan fasa peralihan bagi kemudahan dan aktiviti bagi kecergasan dan rekreasi yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, operasi penguatkuasaan SOP COVID-19 dilaksanakan pagi tadi. Semasa operasi berkenaan, anggota pasukan polis di Raja Brunei memantau jalan-jalan yang ditutup dan melakukan tugasan harian pencegahan jenayah. Sepanjang program Bandarku Ceria, aktiviti riadah berkumpulan adalah tidak melebihi 15 orang. Memakai sungkup muka pada setiap masa kecuali ketika melakukan senaman atau kegiatan fizikal dengan memastikan pencarakan fizikal 1.5 antara individu semasa bersenam atau bersukan. Dalam pada itu, bahagian perekonomian Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan berperanan dalam memastikan agar tidak ada sebarang aktiviti berjaja dijalankan semasa program Bandarku Ceria. Program Bandarku Ceria adalah terhad kepada aktiviti riadah yang dilakukan secara individu atau dalam jumlah kumpulan yang terhad. Aktiviti berjaja ditiadakan sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Kesemua fasiliti dan premis telah dibuka semula semasa fasa peralihan di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 yang bermula pada 19 November lalu. Bagaimanapun, orang ramai perlu mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, termasuk beroperasi dengan 50% kapasiti atau maksima 200 orang pengguna dan petugas dalam satu masa. Di bawah fasa tersebut, hanya individu yang mendapatkan vaksin penuh serta mempunyai kod BruHealth berwarna hijau atau kuning dibenarkan bertugas dan menggunakan fasiliti. Bagi fasiliti sukan, gym dan pusat kecerdasan, tempoh penggunaannya tidak dihadkan dan hanya dibukakan kepada ahli-ahli yang berdaftar melalui tempahan awal, manakala kolam-kolam renang dihadkan kepada 2 jam sahaja bagi setiap pengguna. Bagi padang golf pula hanya dibukakan kepada ahli-ahli yang berdaftar secara tempahan awal. Kami telah mengeluarkan peraturan iaitu ahli pemain hendaklah membuat tempahan 5 hari sebelum mereka tarikh bermain mereka. Dan juga kami menyarankan juga kepada ahli-ahli untuk membayar secara bank transfer.
Sementara itu, premis perniagaan seperti panggung wayang juga telah memulakan semula operasinya dengan mengambil langkah berjaga-jaga dalam sama-sama mengawal wabak COVID-19. Para pelanggan mesti second dose semuanya, selalu pakai mask, dan ada makanan minuman dibenarkan. Sementara itu, beberapa premis salon dan kedai gunting turut menjadi tumpuan orang ramai sejak dibenarkan beroperasi semula dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan semasa fasa peralihan. Dalam tinjauan RTB, selain pekerja-pekerja premis, para pelanggan juga peka dengan garis panduan yang telah ditetapkan untuk mempraktikkan amalan kesihatan yang baik ketika berada di dalam premis. Kepentingan mematuhi segala arahan semasa fasa ini akan dapat menjayakan pembendungan wabak COVID-19. Usually, sebelum masuk ke premis, lihatkan dulu scan code orang. Mesti double check dulu first vaccine, second vaccine. And then after that, make sure tanya lagi if orang tu sakit ke tidak, selesema ke tidak. Batuk-batuk, even though sedikit pun lah. Kalau ada pun, I suruh reschedule. Kami untuk customer yang untuk membuat appointment dulu ya. And then kalau masuk customer, mesti ada scan. And then yang for vaksin, mesti ada complete also. Dalam dunia serba canggih ini, pelbagai taktik digunakan oleh penjenayah siber bagi mengelirukan atau menipu pengguna internet. Apakah langkah yang boleh diambil bagi mengelak dari menjadi mangsa penipuan siber? Untuk mengetahuinya, Azizi Ahmad membawakan laporannya. Sebagai pengguna internet, mereka perlu sentiasa peka dan bertanggungjawab mengenai keselamatan cyber, terutama ketika mengakses internet menggunakan peranti persendirian di rumah. Ini kerana penjenayah cyber menggunakan pelbagai taktik bagi mengelirukan atau menipu pengguna. Menurut Lead Trainer Brunei Computer Emergency Response Teams Bruser, segala maklumat yang diklasifikasikan sebagai sulit dan terhad perlu dijaga dan dipantau, termasuk berwaspada dengan sebarang email yang meminta maklumat peribadi, tidak membuka email tidak dikenali dan tidak mengakses laman sesawang mencurigakan. Elakkan mencampurkan kerja dan aktiviti peribadi menggunakan peranti yang sama. Seterusnya, menggunakan saluran komunikasi rasmi untuk menyampaikan mesej ataupun kerja, ikuti polisi atau dasar work from home yang tersedia daripada organisasi AUDA. Waspada terhadap ancaman cyber bertemakan dengan COVID-19. Apa yang boleh dilakukan jika AUDA menyedari menjadi mangsa penipuan cyber? Antaranya, jangan panik. Segera menukar semua kata laluan akaun-akaun dalam talian dan memutuskan hubungan rangkaian untuk mengurangkan risiko. Pastikan AUDA menggunakan perisian antivirus dan pastikan ianya sentiasa dikemaskini dari masa ke semasa. Menggunakan sambung selamat ataupun secure connection seperti HTTPS jika membuat sebarang transaksi, dan elakkan menggunakan Wi-Fi yang percuma, menggunakan pengesahan berbilang faktor ataupun lebih dikenali sebagai multi-factor authentication. Elak menjadi mangsa penipuan cyber. Berfikir sebelum memuat naik sebarang maklumat seperti gambar, komen atau mesej. Laporan Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Sebagai generasi pemimpin masa depan, belia hendaklah tidak malu untuk mengutarakan cabaran yang dihadapi dan untuk mengemukakan cadangan untuk membawa perubahan positif kepada masyarakat. Yang berhormat Dayang Khairunisa binti Haji Awang Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi DBNS Youth Advisory Group dan Yang di-Pertua Majlis Belia Brunei menegaskan perkara itu semasa sesi dialog bersama belia dari Sekolah Menengah dan Pusat Tingkatan 6 yang diadakan secara maya. Dianjurkan oleh DBNS Youth Advisory Group dengan kerjasama Majlis Belia Brunei,
Sesi disertai oleh lebih 300 penuntut sekolah menengah dan pusat tingkatan 6 dari seluruh negara. Selain memperkenalkan dasar belia negara, sesi dialog tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai program dan inisiatif belia serta mendapatkan input daripada belia untuk pembangunan nasional. Sesi dialog juga diisikan dengan takliman dari beberapa pihak berkaitan. 53 peserta terdiri daripada 40 qari dan 13 qariah akan memperdengarkan bacaan masing-masing di Musabakah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat separuh akhir kebangsaan tahun 1443 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masihi. Musabakah akan diadakan selama 3 hari bermula esok 22 November 2021 di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Musabakah merupakan projek tahunan Kementerian Hal Ehwal Ugama berikutan langkah-langkah pengawalan penularan wabak COVID-19 di negara ini. Musabakah akan dilaksanakan di dalam Dewan secara tertutup dengan kehadiran peserta secara berjadual di samping mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Pengumuman keputusan dan penyampaian hadiah akan diadakan pada hari Khamis 25 November 2021. Bagi memberi peluang orang ramai mengikuti musabakah ini, siaran langsung pertandingan selama 3 hari akan disiarkan melalui akaun Instagram rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama @kheu.brunei dan Facebook Radio Nur Islam FM. Musabakah dihasrat dapat memberi pendedahan dan galakan kepada qari dan qariah negara dalam meningkatkan mutu pembacaan Al-Quran di samping mempelajari teknik bacaan yang betul dan lebih teratur. Sebagai usaha menyokong Hari Kanak-kanak Sedunia, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Pembangunan, Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dinyalakan dengan lampu berwarna biru. Dengan tema bersatu dalam pemulihan pasca pandemik COVID-19 kanak-kanak, sambutan memfokuskan kepada memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan kanak-kanak untuk menghadapi cabaran hari ini dan masa hadapan dengan mengadaptasi amalan norma baharu. Penyalaan lampu tersebut akan diteruskan esok mulai pukul 6.45 petang hingga 12 malam. Dua 20 buah kumpulan pelajar berumur 17 hingga 19 tahun daripada 10 buah negara Asia termasuk negara Brunei Darussalam menyertai perkhemahan alam sekitar STEM 2021. Dianjurkan oleh Temasek Foundation dan Universiti Kebangsaan Singapura, perkhemahan bertujuan untuk menggalakkan penjagaan alam sekitar dalam kalangan belia Asia. 5 pelajar mewakili negara Brunei Darussalam ke perkhemahan secara maya ini. Semasa perkhemahan tersebut, pelajar-pelajar berkenaan telah berjaya memenangi tempat kedua bagi anugerah Environment Poster, tempat ketiga bagi anugerah Environment Paper dan tempat ketiga bagi anugerah Environment Presentation. Selain menghasilkan poster dan esei penyelidikan bertajuk Peatlands, A Dying Gem, mereka juga bergabung dengan pelajar-pelajar NUS High School Singapura bagi pembentangan projek The Black Gold of the Forest mengenai pemeliharaan spesies bakau di kedua-dua buah negara.